berkenaan dengan PKPB dan juga COVID-19 dan wabak ini sememangnya mempersembahkan pelbagai cabaran khasnya daripada segi ekonomi. Di serata dunia, jutaan pekerjaan sudah pun hilang apabila impak COVID-19 sudah pun mulai dirasai dan ia mula merobek ekonomi di setiap negara. Di Malaysia, baru-baru ini Jabatan Perangkaan Malaysia mendedahkan bahawa kadar pengangguran meningkat 17.1% pada bulan Mac tahun ke tahun, membawa jumlah individu yang tiada pekerjaan ataupun menganggur kepada 610,000 orang dan menolak naik kadar pengangguran negara kepada 3.9%. Dan jabatan itu juga menjangkakan bergerak ke hadapan ataupun tahun ini kadar pengangguran negara akan berada di sekitar 3.5 ke 5.5%, tinggi berbanding tahun-tahun sebelum ini. Jadi, apa yang boleh kita lakukan untuk memastikan ekonomi kekal sihat dan bukan sahaja pekerja kini tidak kehilangan kerja apabila impak ekonomi COVID-19 semakin kita rasai, malah mereka graduan khasnya yang mula memasuki pasaran kerja juga akan ada kerja. Kita mahu berbincang dengan saudara Nizam Mahsyar yang melintas langsung menerusi Skype sekarang. Nizam adalah Ketua Pegawai Eksekutif Institut Masa Depan Malaysia ataupun MASA. Nizam, selain apa yang dikongsikan oleh DOSM, Jabatan Perangkaan Malaysia, MEF juga, Persatuan Majikan Malaysia juga menjangkakan 2 juta orang akan mengalami pengangguran, termasuk golongan graduan, di samping 610,000 pekerja yang sudah pun dibuang kerja pada bulan Mac yang lepas. Jadi kerajaan telah pun mengumumkan pelbagai inisiatif untuk kita mengekalkan ekonomi sihat, untuk mengekalkan kadar pendapatan boleh guna rakyat, untuk mengekalkan pekerjaan seboleh yang mungkin. Tetapi akibat pandemik COVID-19 ini dan impaknya bergerak begitu laju, kita mungkin langkah yang kita umumkan hari ini akan tidak relevan lagi ataupun kurang efektif dalam bulan-bulan yang akan datang apabila impak COVID-19 semakin banyak kita rasai. Jadi apa langkah-langkah yang mampan yang boleh kita ambil, yang kalis masa depan yang boleh kita ambil untuk melindungi pekerjaan rakyat Malaysia untuk tahun ini dan tahun depan? Okey, terima kasih Dr. Man. Komen saya straightforward tentang perkara ini. Saya ingat dalam kita melalui pengalaman dengan COVID-19 ni, kita banyak bercakap tentang breaking the chain. Macam tu juga ekonomi sebenarnya. Kita hendaklah melihat soalan job security ni ataupun keselamatan pekerjaan ataupun impak kepada pengangguran ini sama juga hubung kaitnya dengan ekonomi. Maksudnya di sini ekonomi itu harus berjalan, perniagaan harus berjalan. Kerana ekonomi akan mewujudkan perniagaan dan perniagaan akan mewujudkan peluang pekerjaan. Termasuk juga kalau kita bercakap, jadi perkara ini perlu diberi perhatian untuk kita memastikan ekonomi berjalan, perniagaan itu dapat berterusan. Kalau tidak, implikasinya kepada pekerjaan kita. Kita tidak boleh melihat perkara ini dalam konteks pekerjaan semata-mata. Dia akan jadi seolah-olah kita memberi welfare tapi tidak mewujudkan sustainability ataupun mewujudkan kemampanan dalam ekonomi kita dan kemampanan dalam penyediaan kita dalam pekerjaan. Macam tu juga dalam aspek-aspek lain. Contohnya, bila orang kata kehilangan pekerjaan ini, mungkin mereka merasakan bahawa government ataupun pekerja awam, sektor awam tidak terimplikasi. Tetapi anda kata ekonomi terjejas, maka sektor awam yang menjadi support servis kepada ekonomi ini juga akan memberi kesan. Jadi impak dia meluas, termasuk juga persoalan welfare ataupun kebajikan rakyat. Anda kata ekonomi tidak berjalan dengan baik, maka kebajikan rakyat akan juga terkesan. Jadi poin yang saya nak berikan bahawa kita melihat ini sebagai satu chain, satu rantaian ekonomi untuk kita memastikan ekonomi terus berjalan, dia restart, dia boleh berterusan dan itu akan memberi implikasi positif kepada pekerjaan kita dan impak kepada pengangguran. Jadi Nizam, kita mahu elakkan seperti yang Nizam sebut welfare tadi, kita mahu elakkan mungkin pemberian secara one off yang terlampau banyak daripada kerajaan kerana kita faham kapasiti kewangan kerajaan juga tertekan terutamanya dalam era COVID-19 ini ataupun pasca COVID-19. Jadi kita mungkin tidak boleh memfokuskan untuk sentiasa memberikan one off handout dari segi tunai ataupun benda lain kepada sesetengah industri yang sememangnya sukar untuk pulih tahun ini dan juga tahun depan. Industri yang terkesan secara langsung seperti industri penerbangan, industri pelancongan. Jadi sejauh manakah perlu kita tumpukan juga kepada reskilling, kita melatih semula pekerja-pekerja dalam sektor-sektor sebegini untuk boleh melakukan kerja di sektor-sektor lain? Jadi itu yang saya sebutkan tadi, untuk memastikan kemampanan pekerjaan, memastikan pekerjaan itu dapat berlangsung,
bukan saja persoalan reskilling, ada beberapa perkara yang kita perlu tekankan. Pertamanya, yang kita sebutkan tadi, bisnes ni turun, perniagaan bisnes perlu berjalan, ekonomi kita harus berjalan. Yang keduanya, pembelian harus berlaku, purchasing needs to happen. Kita jual beli ini harus berlaku. Dan kumpulan yang akan yang terkesan, yang paling kurang kesannya dalam konteks ekonomi dan impak kepada pekerjaan ini, sebagai contoh kumpulan T40, kumpulan 40% ke atas. Mereka ini harus berbelanja lebih untuk memastikan ekonomi dan perniagaan berjalan dan memberi kesan yang kurang kepada pekerja-pekerja di bawah. Yang ketiganya, kita harus menumpukan tentang persoalan buy Malaysian and support local first. Jadi pekerjaan dan ekonomi ini harus ditumpukan kepada produk-produk tempatan, SME tempatan, perkhidmatan services tempatan. Karena itu akan memastikan bahawa rantaian ekonomi itu lebih banyak implikasi dia kepada the local economy. Dia tidak ada outflow yang banyak keluar. Termasuk juga persoalan local economy yang ekspor keluar. Dan yang keempat, bukan saja persoalan untuk kita restart ekonomi yang macam disebutkan oleh Lokman tadi, tetapi persoalan untuk reset ekonomi. Ini satu peluang opportunity yang cukup baik untuk kita melihat ekonomi itu menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Macam contohnya sekarang ini bila kita ada industri yang sangat bergantung kepada pekerja asing, kalau kita automate industri, dia akan memberi pekerjaan yang bernilai lebih tinggi kepada pekerja tempatan yang mempunyai kemahiran-kemahiran dan pendidikan yang lebih baik. Okey, maaf. Peranan carrot and stick yang perlu dilakukan oleh government. Okey, maaf Nizam. Saya mahu beralih sedikit kepada graduan kerana kita sebut graduan sebentar tadi. Kita bukan saja bercakap berkenaan dengan pekerja yang sudah bekerja sekarang ini dalam tenaga kerja di negara ini, tetapi graduan. Sebelum ini kita cakap berkenaan dengan kemahiran yang mereka perlu kuasai untuk menjadi graduan yang marketable, yang boleh pasar bak kata orang, keboleh pasaran mereka itu kita mahu kekalkan tinggi. Yang kita cakap berkenaan dengan skill-skill kemahiran seperti soft skills, kemahiran menguasai teknologi baru seperti AI, machine learning, berkepakaran dalam bidang itu kerana itu adalah bidang masa hadapan. Itu sebelum ini. Jadi sekarang ini di waktu pasca COVID-19, apa antara kemahiran yang sangat berharga untuk dipelajari oleh graduan-graduan yang mahu memasuki pasaran kerja dalam ekonomi yang kini dirobek oleh impak ekonomi COVID-19? Jadi pekerjaan yang biasa dibincangkan itu adalah yang mungkin cocok untuk, yang kita cakap tentang ekonomi krisis ni, mereka boleh berdepan dengan orang kata apa, masalah-masalah norma baru ini. Jadi teknologi adalah bukan saja dalam konteks krisis kan, tapi dari sebelum ini pun kita bicarakan persoalan teknologi, inovasi sebenarnya adalah satu perkara yang berdaya saing. Tetapi dalam waktu yang sama kita kena melihat realiti cabaran kita pada hari ini. Walaupun kita menghasilkan graduan yang ramai, sejak daripada tahun 2000 kita juga mempunyai underemployment. Maksudnya mereka berijazah tetapi memiliki pekerjaan yang bukan nilai ijazah. Nilai pendapatan pun berkurang. Kerana apa? Kerana jenis pekerjaan yang kita hasilkan adalah pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai kemahiran yang rendah. Jadi antara demand dengan supply dalam konteks pekerjaan itu harus diperbetulkan. Itu yang saya sebutkan tadi. This is also an important time. Masa yang penting untuk kita reset kita punya ekonomi untuk memastikan jenis pekerjaan yang terhasil itu mempunyai nilai tambah yang tinggi, memberi peluang pendapatan yang lebih tinggi kepada pekerja-pekerja kita. Jadi kita tidak harus bergantung kepada pekerjaan bernilai rendah semata-mata. Nizam, walaupun kita berdepan dengan tempoh yang agak getir dari segi ekonominya kerana impak COVID-19 masih lagi belum kita lihat secara penuh, bukan sahaja Malaysia tetapi di seluruh dunia, kita perlu juga ingat bahawa kita pernah melalui tempoh sebegini sebelum ini. Pada tahun 1997, 1998, krisis ekonomi Asia menyaksikan ekonomi negara juga teruk terkesan, pengangguran juga tinggi, dan juga pada tahun 2008 juga ada krisis ekonomi, tetapi tahun 90-an itu lebih teruk. Apa antara pengajaran yang kita boleh terapkan daripada pengalaman kita melalui krisis-krisis itu dan kita boleh aplikasikan pada kali ini sewaktu krisis COVID-19 untuk menghidupkan semula ekonomi dan memastikan pengangguran tidak kekal tinggi? Yang pentingnya sekarang kita kena lihat bahawa implikasi COVID ini dia lebih teruk pada 97-98 ataupun 2007-2008. Kerana the whole supply chain ataupun demand and supply ini mengalami gangguan. Bukan saja di peringkat tempatan maupun di peringkat global. Jadi orang tidak membeli.
the spending is not happening. Perbelanjaan itu tidak berlaku. Jadi sebab itu saya mewawarkan bahawa yang pentingnya kita kena berbelanja. Kalau waktu COVID ni sebenarnya inilah waktu yang dalam tempoh selepas COVID ni kita kena start berbelanja. Yang pengen nak renovate rumah, yang pengen nak beli kereta, this is the time to do it. Kerana dia akan membantu untuk mengembangkan ekonomi. Tapi adakah kerana ada pakar ekonomi dan maaf di situ Nizam, tapi ada pakar ekonomi dan penasihat kewangan menasihati yang bertentangan. Mereka mengatakan bahawa sekarang inilah patut anda tangguhkan perbelanjaan besar. Jangan beli rumah, jangan beli kereta kerana ekonomi akan tidak menentu pada masa hadapan. Bank mungkin susah untuk luluskan pinjaman. Apa kata Nizam berkenaan dengan ini? Ada dua kelompok yang kita lihat. Itu yang saya tekankan. Kumpulan 40% ke atas yang mana mempunyai saving ataupun kemampuan kewangan yang lebih tinggi, mereka harus berbelanja lebih. Mereka yang di bawah B40 yang mereka kata rentan ekonomi ataupun vulnerable group, mereka kena memastikan kelangsungan hidup mereka. So ini harus kita pastikan. But untuk menjalankan ekonomi, untuk memastikan ekonomi berjalan, the government need to spend, people need to spend. Kerana itu akan mewujudkan rantaian ekonomi. Perkiraannya sewajarnya setakat mana nak berbelanja itu kita kena ukur baju di badan sendiri. Tetapi the spending must happen. Mungkin kita dah plan lama dah untuk kita renovate rumah sebagai satu contoh. Jumlah perbelanjaan itu ada. This is the time to do it. Jadi anda kata the money circulation ataupun transaksi ini tidak berjalan, ekonomi tidak dapat dibantu. Dan dia memberi implikasi yang lebih panjang. Pekerjaan akan hilang. Bisnes akan mati. Jadi ini yang kita harus lihat. Contohnya paling dekat kumpulan penjagaan kanak-kanak, nursery dan sebagainya. Anda kata mereka tidak dibayar, maka perniagaan itu akan tutup. Nanti kita nak cari nursery, nak hantar anak pun menjadi satu problem. So it becomes chicken and egg. Kalau kita rasakan untuk menyelamatkan diri kita semata-mata, mungkin. Tetapi anda kata kita mahu melihat dalam jangka masa panjang, ekonomi kurang. So, ekonomi itu harus berjalan. Itu yang kewarasan yang kita perlukan di kalangan sosial. Okey, Nizam, terima kasih. Maaf kita kesentukan masa. Terima kasih atas perkongsian itu dan pendapat itu agak menarik di situ. Nizam Mashar, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Masa Depan Malaysia, masa membincangkan berkenaan dengan pengangguran